أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan iradatnya dapat sekali lagi sama-sama kita berada di surau ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah maghrib kita pada malam ini dengan membaca kitab Mukhasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Kita masuk bab yang ke-59, muka surat 492, keutamaan solat dan zakat. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan zakat sebagai salah satu dasar-dasar Islam dan mentauhidkan pelafaznya pada solat yang merupakan amalan tertinggi dari tanda-tanda kebesaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Surah Al-Baqarah ayat 110. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Islam ini dibangunkan di atas 5 hal. Kesaksian bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat. Dan Allah telah memberatkan di dalam mengancam terhadap orang-orang yang bersalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat, iaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Itu ayatnya. Menunjukkan kepada kita hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, berkenaan dengan kelebihan zakat dan solat. Solat tu ibadah utama lah kita orang Islam. Setiap orang Islam kena solat. Lagu mana macam mana pun keadaan kita kena solat. Sakit ke kita, macam mana sekalipun kena solat. Kalau ada tinggal solat, kena qada. Maknanya solat itu penting. Pentingnya solat ni di dalam urusan umat Islam. Ibadah yang paling utama solat. Disebutkan as-salatu imaduddin. Imaduddin. Solat itu tiada agama. Kalau tak ada agama tu, tidak ada solat, ibarat tidak ada tiang. Tidak ada tiang. Bila tidak ada tiang, kita kata rumah tak ada tiang, runtuh. Bangunan mana sekalipun kalau tidak ada tiang, runtuh. Begitu juga dengan agama kita. Islam ini didirikan, antaranya tiangnya adalah solat. Maka kalau kita tak solat, runtuhlah agama kita. Dan yang keduanya zakat. Zakat ini digabungkan dengan solat. Faqimus shalah wa ita'uz zakat. Dirikanlah sembahyang, dirikanlah solat, dan tunaikanlah zakat. Zakat ni pentinglah maknanya, tuan-tuan. Daripada 5 rukun Islam. Rukun Islam ada 5. 2 daripadanya berkaitan dengan duit ataupun berkaitan dengan harta, yakni zakat dan menunaikan haji. Menunaikan haji ni bagi yang mampu ni maknanya dia ada kemampuan dari sudut hartanya, dari sudut untuk perjalanannya. Maknanya tuan-tuan, di dalam Islam ini dia
perlu berusaha untuk jadi kaya ataupun perlu berusaha untuk cukup keperluannya dan menunaikan haji. Dan perlu berusaha juga untuk menunaikan zakat. Zakat fitrah itu memang wajib lah, tiap-tiap tahun kan, zakat lahir. Bila kita kaya, kita kena bayar zakat. Kita ada emas, perak banyak, kita kena bayar zakat. Kita ada duit simpanan banyak, maka kita kena bayar zakat. Zakat wang simpanan banyak mana, zakat emas perak banyak mana. Kita ada duit dalam bank. Kalau dulu 10 tahun lepas katanya, kalau kita ada duit 10,000 dalam bank, kita tak guna duit itu. Kita tak guna duit itu. 10,000 itu simpan dalam bank, cukup haul dia, tempoh dia setahun, maka kita kena keluarkan zakat sebanyak 2.5% daripada tu, daripada 10,000 tadi. Itu 10 tahun lepas. Sekarang ni tak tahulah berapa, boleh rujuk pada pejabat agama lah berapa haul ataupun nisab yang perlu cukup dalam tempoh setahun tu kena bayar zakat. Zakat wang simpanan. Perbicaraan mengenai itu telah dibahas dengan sempurna dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ada harta, ada emas, ada perak, simpan je, tidak mengeluarkan zakat, maka Allah kata beritahulah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Orang-orang kaya, maka kita dah kaya, kita kena menunaikan zakat. Kita dah kaya, kita kena menunaikan zakat. Zakat emas dan perak ada dia punya haul dan nisab pula. Bukannya ada emas sikit kena bayar zakat, tidak. Bila dah kaya. Hari itu saya dengar satu ustaz tu sebut, kalau kita ada simpanan emas tu sebanyak yang kita simpan, bukan yang kita pakai, yang kita simpan, kiraannya lebih kurang, dia kira timbang 800 gram emas tu, 800 gram, tak sampai sekilo lah 800 gram, tapi banyak lah 800 gram. Kalau sekarang 1 gram pun 300-400, 1 gram 800 gram berapa puluh ribu. Kalau ada kita simpan emas tu sebanyak 800 gram dengan kita tak pakai, cukup tempoh setahun, maka kita kena keluarkan zakat. Orang-orang yang sekarang ni bukan orang perempuan dia beli emas, orang lelaki pun beli emas. Beli emas pun sebab simpan, bukan pakai. Beli emas, orang lelaki ni beli emas simpan sebab nak buat pelaburan katanya. Sebab nak tunggu harga emas naik, boleh juga. Sebab simpanan yang menguntungkan, maka beli emas. Bolehlah beli, tak pakai, tak boleh pakai, tapi simpan, maka dia kena menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka seksa yang pedih. Arti menafkahkan di jalan Allah adalah mengeluarkan zakat. Di jalan Allah ni kena keluar zakat. Disunatkan memberikan sedekah, yakni zakatnya, pada orang-orang fakir yang bertakwa dan berpaling dari dunia, yang menghadapkan dirinya untuk perdagangan akhirat, kerana hal itu akan menyebabkan hartanya berkembang. Disunatkan zakat tadi beri kepada orang-orang fakir yang bertakwa, orang-orang yang miskin, orang fakir yang bertakwa, yang berpaling dari dunia. Dia tak hiraukan urusan dunia, dia lebih kira urusan akhirat. Orang fakir yang bertakwa, orang-orang tahfiz ke, orang-orang yang berjuang untuk agamanya, orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hal itu akan menyebabkan hartanya berkembang. Menyebabkan hartanya berkembang. 2-3 hari lepas saya ada baca satu kisah berkenaan dengan orang kaya. Sekarang ni ada lagi lah orang tu. Dia ni sekarang dah boleh pakai helikopter. Kita pergi pejabat, pergi kerja naik kereta, naik motor, naik kereta, dia pergi pejabat naik helikopter. Kaya lah. Tapi kisahnya, dia dulu orang yang miskin. Pernah kerja dia kutip sampah, cari barang-barang berharga dalam sampah. Kisahnya.
pada suatu hari dia jumpa dengan bekas guru dia dan dia terlibat dengan jual tanah lot. Jual tanah lot. Maka dia dapat komisen daripada jual tanah lot tadi RM4,000. Dalam cerita tu lah saya baca. RM4,000 tu, separuh daripada duit tu dia sedekah. Daripada RM4,000, RM2,000 dia sedekah, RM2,000 je dia guna. Sedekah. Dan dia sedekah, tentulah dia cari tempat yang betul-betul memerlukan duit ni, betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala, maka hartanya berkembang, kata Nabi SAW. Kalau kita sedekah pada fakir miskin yang bertakwa ataupun kepada jalan orang-orang yang betul-betul berjuang pada jalan Allah ni, maka hartanya akan berkembang. Saya rasa orang tu pun begitulah. Dia sedekahkan harta dia betul-betul separuh daripada pendapatan dia, sedekah pada orang yang berjuang ataupun fakir yang bertakwa tadi. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kamu makan kecuali memberi makan orang yang bertakwa. Janganlah memakan makananmu kecuali memberi makan orang yang bertakwa pula. Maknanya tuan-tuan, kita ni nak buat sesuatu sedekah, zakat ke sedekah ke, kita kena tumpukan ataupun utamakan orang-orang yang bertakwa tadi. Utamakan orang-orang yang betul-betul bertakwa ke jalan Allah. Orang-orang yang bertakwa ke jalan. Sebab apa? Sebab orang ni hal itu tidak lain kerana orang yang bertakwa akan menggunakannya untuk pertolongan dalam bertakwa pula. Maka kamu menjadi sekutu baginya di dalam perbuatan taatnya. Cari orang-orang yang bertakwa, cari orang-orang yang betul-betul nak menginfakkan dirinya ke jalan Allah, maka kamu akan jadi sekutu dia, akan jadi saing dia, akan jadi sekawan dia untuk memperjuangkan agama Allah tadi, untuk bertakwa ke jalan Allah tadi. Carilah orang-orang yang bertakwa. Kalau kita nak sedekah, kalau kita nak buat apa-apa, cari fakir miskin yang bertakwa, anak-anak yatim yang hidupnya membaca Al-Quran ke, cari pondok-pondok yang berpaling daripada dunia, betul-betul menginfakkan dirinya ke jalan Allah. Cari pondok-pondok, cari pusat tahfiz, cari apa-apa tempat yang kita kata betul-betul nak memperjuangkan agama Allah, nak menghidupkan agama Allah di atas muka bumi ini, dan berpaling diri dia daripada dunia. Tak tengok dunia dah, tengok akhirat. Maka kita pun boleh jadi sekutu pada dia. Kita pun boleh jadi orang-orang yang sama-sama berjuang ataupun ikut taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mendapat pertolongan. Sebahagian ulama mengutamakan dengan sedekahnya pada orang-orang fakir ahli sufi, tidak bersedekah pada yang lain. Lalu dikatakanlah kepadanya, seandainya kamu meratakannya dengan kebaikan kepada semua orang fakir, tentu menjadi lebih baik. Dia menjawab, tidak. Mereka itu adalah sekelompok manusia yang tujuannya hanyalah Allah semata-mata. Maka apabila menimpa mereka sebuah kefakiran, akan membuat kacau tujuannya. Sungguh sekiranya aku mengembalikan tujuan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla adalah lebih aku sukai daripada sekiranya aku dapat memberi 1000 orang yang tujuannya hanyalah dunia. Tujuan dia tu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tujuan dunia semata-mata. Dulu saya pernah cerita, saya rasa bagaimana seorang lelaki yang boleh kata ahli maksiat ataupun orang yang tak banyak buat ibadah, orang yang suka berhibur, suka di kelab malam ke apa, orang yang itulah suka pergi kelab malam. Pada suatu hari dia pergi ke sebuah pusat tahfiz ataupun madrasah ke. Ada budak-budak tengah menghafal Quran, ada budak-budak tengah belajar agama. Lalu dia pun bersedekah kepada mereka. Dia ni orang kaya lah. Lalu dia bersedekah kepada mereka. Tiba-tiba balik daripada tempat tu, balik daripada dia bersedekah tadi, tiba-tiba dia
dia ditimpa kemalangan sehingga menyebabkan dia koma. Sehingga menyebabkan dia koma. Maka ketika dia koma tu, kawan-kawan dia yang bersukaria dengan dia ni, tak hirau ke dia, tak bagi, tak datang ziarah dia pun, tak berdoa pun, tak berdoa pun itu dia, tak datang ziarah. Kita ni tuan-tuan, kalau kita sakit, ada orang datang ziarah, kita rasa gembira. Kita rasa, oh aku dihargai, aku ni ada orang ingat lagi kat aku waktu kita sakit. Sebab tu penting ziarah orang sakit ni tuan-tuan. Bukan kita ingat kita je hidup sihat walafiat. Orang sakit, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita ziarah. Kalau tak ada ziarah, kita doa. Saya duduk dalam buat lama gitu. Alhamdulillah, kawan-kawan yang lama tak jumpa tiba-tiba datang. Jumpa kawan sekolah rendah yang 12 dah dekat 20 tahun. 20 tahun lebih lah. 28 tahun tak jumpa, tiba-tiba datang. Tengok di Facebook kita sakit, kata, maka dia datang bagi ziarah, bagi kuih, bagi buah apa. Sukalah kita. Suka. Tiba-tiba dah masuk buat kali kedua musim PKP. Baru start PKP, masuk buat kali kedua. Maka pada ketika tak ada orang boleh ziarah. Tak ada orang boleh ziarah. Kita dengan orang yang jaga kita, isteri saya jaga. Jadi tak ada orang ziarah. Tak ada orang ziarah, kita pun rasa sedih. Kita dapat rasalah waktu orang ziarah dan waktu orang yang tak ziarah. Orang bukan orang tak nak ziarah, tapi orang tak ada ziarah. Sebab ada sekatan masa tu PKP apa semua tu. Jadi orang tadi ni dia koma, tak ada orang datang pun ziarah dia, tak ada orang mendoakan dia kecuali bini dia, anak dia. Bini ada seorang, anak ada seorang. Kalau bini ada dua, anak ada 5 orang, ramai lah juga kan. Ini bini seorang, anak seorang. Maka dua orang je lah duduk berdoa ke dia. Duduk berdoa ke dia. Orang lain, saudara lain tak ada. Kawan-kawan lagi lah tak ada. Sehinggalah masa dia koma tu, dia ceritakan selepas dia sedar daripada koma tu, masa dia koma tu dia didatangi oleh malaikat. Kisah dia ceritalah didatangi oleh malaikat ke apa ke. Dia kata, malaikat tu kata, kamu ni aku akan cabut nyawa kamu selepas Zuhur esok. Kecuali ada ramai yang mendoakan kamu. Lebih 100 orang mendoakan kamu, maka tak jadi nak ambil nyawa. Gitulah. Lalu sebelum Zuhur tu, dua orang tu ialah berdoa. Bini dia, anak dia. Tiba-tiba sebelum masuk Zuhur, tiba-tiba dia mendapat doa yang ramai orang mendoakan dia. Rupa-rupanya yang mendoakan dia tadi siapa? Yang mendoakan dia tadi ialah anak-anak yatim, anak-anak tahfiz yang dia bagi sedekah dan derma tadi. Anak-anak tahfiz yang dapat berita bahawa dia ni telah ditimpa kemalangan dan sedang koma, maka buatlah majlis baca Yasin ke apa, doa untuk dia supaya disihatkan kembali, disembuhkan daripada penyakit. Maka doa itu diterima dan dia pun sedar daripada koma dia. Tidak ditarik nyawanya. Itu kelebihan sedekah tadi yang disedekahkan kepada orang-orang yang bertakwa ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Disedekahkan kepada tempat yang betul, bukan sedekah pada tempat yang tidak betul. Sedekah nampak orang miskin, tapi rupanya orang miskin tu dapat duit pergi buat kerja lain, dapat duit tapi buat maksiat. Ada juga orang dah miskin, lepas tu tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pula. Dahlah miskin tapi suka berjudi contohnya. Dahlah miskin tapi suka pergi ke kedai loteri apa semua. Itu satu benda yang menjijikkan, benda yang tak betul lah. Jadi kita kena pilih juga orang-orang yang kita nak, kalau kita nak derma ni, kalau kita nak sedekah ni. Lebih-lebih lagi kita ada sumbangan untuk mana-mana pusat tahfiz ke sekolah-sekolah agama yang memerlukan.
Maka apabila menimpa mereka sebuah kefakiran, kamu berkata, sesungguh aku mengembalikan tujuan seorang kepada Allah Azza wa Jalla adalah lebih aku sukai daripada sekiranya aku dapat memberi 1000 orang yang tujuannya hanyalah dunia. Kata ulama itu tadi. Kemudian kata-kata ini dituturkan ke hadapan Al-Junaid. Dia menganggapnya sangat baik serta berkata, orang ini adalah seorang wali daripada wali-wali Allah. Dia juga berkata, aku tidak pernah mendengar sejak masa-masa ini sebuah ucapan yang lebih bagus dari ini. Kemudian diceritakan bahawa sesungguhnya lelaki ini menjadi buruk usahanya dan dia menginginkan untuk meninggalkan kedai. Lalu Al-Junaid menghantarkan wang kepadanya, berkata, jadikanlah dia sebagai modalmu dan jangan meninggalkan kedai warungmu, kerana perdagangan itu tidak akan mengganggu orang seperti kamu. Orang ini adalah seorang penjual sayur mayu. Dia tidak pernah meminta harga dari orang-orang fakir mengenai apa yang dibeli mereka. Ini cerita tadi. Lepas tu orang yang suka memberi sedekah tadi, dia adalah seorang yang mengusahakan kedai sayur. Lalu dia ditimpa masalah lah, sehingga menyebabkan dia rasa dia nak tutup kedai dia. Lalu Al-Junaid ni bagi derma kepada dia supaya kedai dia ni tak tutup. Sebab apa? Sebab kedai dia ni lah dia menjual sayur mayu ni, dia tidak pernah meminta harga daripada orang-orang fakir mengenai apa yang beli oleh mereka. Kadang-kadang dia tak sebut, ataupun kita ni menderma dalam senyap pun boleh tuan-tuan. Kita ada kedai, tapi kita tak ambil harga bagi orang yang fakir, ataupun bagi harga murah ya. Orang tu tak sedar pun harga tu. Orang tu tak sedar pun harga tu. Contoh, ada satu video yang saya tengok tu, seorang ada kedai ubat farmasi ya. Tiap-tiap bulan seorang pakcik yang fakir lah, pakcik yang tak ada duit, pakcik yang miskin, fakir miskin. Lalu harga ubatnya sepatutnya RM250. RM250. Tapi dia ni orang tadi yang jaga jual ubat ni tadi, dia minta duit daripada pakcik tu RM50 je. RM50 je. RM50 je, 200 lagi dia tambah daripada duit dia. Dia bukan sondak duit syarikat ke apa, dia ambil duit dia tambah untuk harga pakcik ni tadi. Daripada 250, 50 je ambil daripada pakcik tadi, 200 lagi dia ambil duit dia. Maka maknanya dia mendermakan ataupun mensedekahkan duit dia 200 kepada pakcik tadi, tanpa pakcik tadi sedar pun bahawa dia ni menderma kepada pakcik itu. Sehinggalah pada suatu hari ataupun pada bulan yang kemudiannya, orang yang suka bersedekah RM200 kepada pakcik ni meninggal. Dia tidak ada lagi di farmasi tersebut, meninggal dia. Lalu pakcik ni datang nak beli ubat macam biasalah. Lalu dia cakaplah ubat ni sekian. Dia pun bagi duit RM50. Dia bagi RM50 lah, sebab sebelum ni RM50 je harganya. Lalu orang yang jaga kaunter tu tadi kata, harganya RM250 pakcik, bukan RM50. Dia pun terkejut. Pakcik dia terkejut. Sebelum ni barang sama tapi harganya RM50 je. Barang sama, harganya RM50 je. Barang sama. Jadi dia kata, tak apalah. Dia kata, bagi aku RM50 je, barang yang harga RM50 je. Maka dibuanglah ubat-ubat yang 200 tadi, tinggal RM50 je ubat. RM50. Tiba-tiba datang sahabat kepada orang yang sedekah tadi, bagi tahu kepada yang kawan dia yang jaga kaunter tadi. Dia kata, betul lah, harga pakcik tu memang selalu bayar RM50 je. Sebab 200 lagi dibayar oleh kawan kita yang telah meninggal dunia tu. Maknanya tuan-tuan, sedekah dia tadi betul-betul disembunyikan. Orang tak tahu. Pakcik tu tadi pun terima sedekah pun dia tak tahu. Dia ingat dia bayar sedekah tu RM60, RM50. Dia bayar harga ubat tu RM60 sekali beli tu, RM50 tu je. Rupa-rupanya harganya lagi mahal, tapi dibayar oleh orang yang jual ubat tadi lah. Itu tandanya dia bersedekah dengan tidak diketahui oleh orang yang menerima sedekah itu tadi. Ibnu Mubarak telah mengkhususkan pemberian kepada orang yang memiliki ilmu.
Dikatakanlah kepadanya, hendaklah kamu membuat rata. Dia menjawab, sesungguhnya aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih utama setelah kedudukan kenabian. Ibnu Mubarak ni pula, dia memberi sedekah ni tadi, pemberiannya kepada orang yang memiliki ilmu. Maka orang lain pun tegur lah dia, kena bagi sama rata lah, kena bagi semua lah, bukan bagi kepada orang yang ada ilmu je. Kata orang lain kepada Ibnu Mubarak. Lalu katalah Ibnu Mubarak, sesungguhnya aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih utama setelah kedudukan kenabian. Seolah-olah dia ni selain daripada kedudukan Nabi, ulama lah yang dia tahu, orang-orang yang berilmu lah yang dia tahu, yang boleh beri sedekah tadi. Orang lain dia tak tahu lah. Dia lebih mengutamakan orang-orang yang berilmu tadi. Dan disunatkan agar mengkhususkan pemberian kepada orang-orang yang ditimpa bencana, kemelaratan. Lebih-lebih orang yang ada penyambung hubungan family dan keluarga dekat. Maka jadikanlah hal itu sebagai sedekah dan hubungan family dan keluarga dekat. Sedekah ataupun zakat tadilah. Disunatkan, dikhususkan pemberian kepada orang yang ditimpa bencana, kemelaratan. Lebih-lebih lagi orang yang ditimpa bencana itu ialah saudara mara kita, ada hubungan silaturahim dengan kita, ada hubungan keluarga yang dekat dengan kita. Maka kita disunatkan untuk beri kepada yang ini lagi, kepada saudara mara itu tadi. Di dalam silaturahmi telah terdapat pahala yang tidak dapat dihitung, sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Yang tajuk silaturahim sebelum inilah. Dan disunatkan juga untuk mengeluarkan sedekah dengan cara samar. Macam cerita tadilah, samar, orang tak tahu. Hal ini bertujuan agar dia selamat dari riak dan penyempilan orang yang diberi di hadapan umum. Bukan apa, supaya dia ni tak rasa riak. Orang yang beri, kita disunatkan mengeluarkan sedekah dengan cara samar, dengan cara orang tak tahu, diam-diam, sama-sama. Orang tak tahu pun itu adalah sedekah. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia selamat daripada riya. Sedekah kita tadi, zakat kita tadi itu selamat daripada riya. Bukan nak menunjuk-nunjuk, bukan nak suruh orang tahu kita ni orang yang bersedekah. Bukan, tetapi adalah untuk ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah dengan cara tersembunyi akan memadamkan kemurkaan Tuhan. Dan disebutkan di dalam hadis yang menerangkan 7 orang yang dinaungi Allah di bawah naungan arasy pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Seorang lelaki yang bersedekah lalu dia merahsiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Ya, semua itu memang demikian. Tetapi sekiranya penampakan sedekah terdapat kebaikan, seperti sekiranya dia akan diikuti orang lain, maka tidak mengapa jika dia dapat selamat dari riya dan dapat menjauhi menyebut-nyebut sebagai menyebut-nyebut pemberiannya tadi. Baik, baguslah bagi sedekah tu. Bagi sedekah tu dengan cara sembunyi-sembunyi, sama-sama. Baiklah supaya kita ni terbebas daripada unsur riak, bebas daripada riak. Tetapi sekiranya penampakan sedekah itu terdapat kebaikan kepadanya, contohnya kalau kita sedekah ni, orang lain pun akan sama-sama ikut sedekah, akan menambahkan lagi ramai orang untuk sedekah, ambil kita pun, maka ketika itu baiklah untuk kita menunjukkan sedekah kita tadi. Orang lain tak tahu bahawa ada orang miskin di situ, contohnya. Orang lain tak tahu ada orang susah di situ. Orang ingatkan kampung tu semua kaya-kaya, semua kaya-kaya. Tapi ada satu keluarga yang miskin, yang kita tidak tahu. Tiba-tiba ada orang ataupun kita pun bagilah sedekah kat dia sebab kita tahu dia ni orang yang miskin, contohnya. Maka kita pun tunjuklah pada orang lain, kena bagi sedekah kat dia ni sebab dia miskin. Maka orang lain pun ikut kita buat sedekah, bagi sedekah juga. Contohnya, ataupun ada saudara kita ditimpa musibah, kebakaran ke, banjir ke, apa ke, maka kita pun buat iklan semua ramai bagi sedekah kat dia.
kita bagi sedekah, lepas tu kita ajak pula orang lain bagi sedekah ataupun menyumbang ke arah itu. Orang nak buat bangunan, Seriti Tahfiz Al-Hakim, Sungai Tongkang, Batu Pahat, nak buat bangunan, maka kita sama-sama menyumbang kepada sekolah tersebut. Jadi itu adalah sedekah yang baik, sedekah yang baik. Dan malahan di dalam hadis ini disebut bahawa salah seorang daripada 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak ialah seorang lelaki yang bersedekah lalu dia merahsiakannya. Boleh ke kita? Boleh ke kita sedekah tapi rahsia? Kalau kita nak supaya kita ni mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, maka kita kena cubalah bagi sedekah orang tak tahu. Dengan cuba kita mengawal riak kita, dan kita juga nak mengejar naungan Allah Subhanahu Wa Taala, naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, maka kita pun bersedekahlah dengan cara yang tak tahu, orang tak tahu. Kita carilah orang-orang yang susah-susah. Kita cari fakir miskin, terlebih lagi kita cari fakir miskin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau nak secara bagi tahu ataupun secara terbuka, tak payah sembunyi-sembunyi pun boleh juga, asalkan benda itu mendatangkan kebaikan kepada apa yang kita buat tadi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu menghapuskan yakni pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Kita dah sedekah tapi kita sebut, kita bagi tahu aku ni bagi ni, contohnya. Kalau tak, ataupun perkataan kita tu menyakiti perasaan penerima. Nasib baik aku bagi je, kalau tak ni tak hidup lah, contohnya. Dah lah bagi sedekah, lepas tu mungkir pula. Bagi sedekah, lepas tu sebut pula, sehingga kan penerima tadi rasa tersakit hati. Dia rasa, oh kalau aku tak terima aku tak apa. Contohnya orang yang terima tu pula sampai diungkit-ungkit, sampai diberitahu kepada orang ramai ke, contohnya. Maka itu menghapuskan pahala, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kamu menghapuskan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Jangan sampai macam itulah maknanya. Maknanya kita bagi sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi adalah lebih baik daripada kita bagi sedekah secara terbuka, secara bagi tahu orang lain juga. Tapi ada kalanya bagi tahu orang lain itu juga baik, asalkan kita tidak riak. Dan kalau kita riak, kalau kita menunjuk-nunjuk, maka pahala sedekah kita tadi akan terhapus. Dan kata kita sebut-sebut dan apatah lagi selain daripada riak, kita pula menyebut sebut ataupun menyakiti perasaan penerima tadi, lagilah menghapuskan pahala. Jadi bahaya dari pemberian adalah menyebut-nyebutnya, bahkan dia harus mengutamakan untuk menyembunyikannya dan berusaha melupakannya, sebagaimana wajib bagi orang yang telah diberikan ma'ruf supaya menyebarluaskannya dan merupakan keharusan untuk mensyukurinya. Sebagaimana apa yang ada dalam hadis, tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak mahu bersyukur kepada manusia. Alangkah bagusnya ucapan orang yang berkata, kekuasaan terhadap pemberian ma'ruf adalah keuntungan di mana saja berada. Menerimanya orang yang mengingkari atau orang yang mensyukuri. Maka di dalam kesyukuran orang yang mahu mensyukuri, dia mendapatkan balasan, dan di sisi Allah juga sekiranya orang yang mengingkari itu mengingkari. Kata-kata ni lah. Maknanya disebut di sini, bahaya pemberian adalah menyebut-nyebut. Sebab apa bahaya? Bila kita sebut, pahala terhapus. Pahala terhapus. Bahayalah. Kita dah bagi banyak dah, tiba-tiba kita sebut. Kita mengungkit-ungkit, kita sebut, kita bagi banyak ni, maka pahala kita akan terhapus.
Bahkan dia harus mengutamakan untuk menyembunyikannya dan berusaha melupakannya. Kita jangan duk ingat je gitu, aku hari ni bagi sedekah banyak dah, aku minggu lepas ada bagi, aku minggu sebulan lepas ada bagi. Aku duk kira apa pemberian dia. Sebaik-baiknya bila kita dah bagi, kita lupakan pemberian kita tadi. Lebih baik kita lupa je bila kita dah bagi lah. Zakat ke sedekah kita ni adalah satu simpanan kita untuk akhirat kelak. Bila kita dah ungkit-ungkit dah sebut-sebut, tak ada simpanan, hapus gitu je. Kita nak hantar barang ke akhirat untuk bina syurga, bina mahligai kita di akhirat ni, kita start di dunia lagi. Macam mana? Dengan cara kita bersedekah, dengan cara kita bayar zakat, dengan cara kita memberi sumbangan kepada fakir-fakir miskin, sekolah-sekolah agama ke apa, maka kita seolah-olah membina mahligai kita di dalam syurga pula. Tapi kalau sekiranya duduk bagi, mungkin bagi tahu, bagi sumbangan, lepas tu duduk sebut-sebut orang ramai, bagi sumbangan, lepas tu duduk ingat-ingat lagi, duduk jaja-jaja lagi, bukan nak melupakannya, maka pahala itu terhapus, tak sampailah ke akhirat, cukup sekadar dunia lah. Mungkin orang kata, oh dia ni bagus, mungkin orang kata, oh dia ni suka menderma, oh dia ni suka bagi sedekah, orang ni suka sungguh dermawan, disebut sebagai dermawan. Mungkin dapat pangkat dermawan tu je lah, tapi pahalanya tidak sampai ke akhirat pula. Pahalanya terhapus bila mana dia menyebut-nyebut pemberiannya tadi. Maka disembunyikan dan berusaha melupakannya, melupakan. Sebagaimana dikata wajib bagi orang yang telah diberikan ma'ruf supaya menyebar luaskannya dan merupakan keharusan untuk mensyukurinya. Orang yang terima pula sumbangan ni tadi haruslah bersyukur dan menyebar luasnya, bagi tahu dia telah menerima sumbangan dan sekian dan mensyukuri pemberiannya tadi. Tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak mahu bersyukur kepada manusia. Maknanya kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia, seolah-olah kita juga tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang bagi itu, kita pun berterima kasihlah kepada orang yang beri tadi, pada orang yang bagi sumbangan pada kita, bagi sedekah pada kita. Kita kena ucap terima kasihlah. Itu maksud dia. Kita kena bersyukur, kita kena ucap terima kasih, kita kena menghargai dia. Kita bukanlah kita mendoakan dia lebih-lebih lagi, macam kes tadi, sampai berdoa, koma berdoa sampai orang tu sihat balik. Itulah sumbangan kita kepada orang yang memberi sedekah tadi kepada kita. Itulah sumbangan kita. Bukan kita ni dapatnya terus melupakannya. Orang yang terima tak boleh lupa, orang yang beri tadi kena lupa. Orang yang beri sedekah, dia dah beri sedekah, maka seboleh-bolehnya dia tak payah ingat lagi lah sedekah dia. Sumbangan dia tak payah ingat lagi lah. Bukannya, oh masjid tu aku ada bagi 30,000, oh masjid ni aku ada bagi 20,000, surau ni aku ada bagi 2,000, sedekah-sedekah kat rumah anak yatim semua aku bagi ni. Duk ingat jasa-jasa dia je, duk ingat sumbangan-sumbangan dia je. Maka itu tidak baik. Seboleh-bolehnya kita dah bagi tu, kita lupakanlah. Kita lupakanlah, menunjukkan keikhlasan kita, menunjukkan kita ni tak riak. Lainlah, sebab kita kena catat untuk audit account ke apa ke, tu lainlah. Memang kena catat lah, aku bagi sumbangan sekian berapa ribu. Itu tak kira, bukan dikira sebagai menyebar luaskan ataupun bagi tahu orang, tapi itu adalah satu rekod untuk integriti kita ke sebagainya. Kita berhenti sekejap untuk solat Isyak. Azan.
Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita pun telah sampai ke penghujungnya. Jadi kita simpulkan beberapa perkara daripada apa yang kita baca pada malam ini berkenaan dengan zakat, solat, sedekah. Solat itu memang tiang agama lah, tidak kita kena menunaikan solat. Jangan kita rasa bahagia dengan tidak solat. Jangan kita rasa aku tak solat pun kaya juga. Jangan kita rasa aku tak solat pun aku hidup elok je, boleh je, bekerja apa. Maknanya solat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Apatah lagi kita ni orang Islam, memang kena wajib menunaikan solat. Kalau tak menunaikan solat, kita tak boleh nak mengaku orang Islam sangatlah. Moga-moga orang-orang yang malas solat tu bukanlah sebab dia tak mengakui bahawa solat itu adalah kewajipan, tapi oleh kerana malas dia sahaja. Kalau dia menganggap solat itu bukan satu perkara yang wajib ataupun satu rukun daripada rukun Islam, maka tertolaklah keimanannya. Jangan main-main. Jadi kita kena ingatkan kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita bahawa solat itu sangat penting, bukan main-main. Yang keduanya, zakat ni selalu disebut di dalam ayat-ayat yang dirangkaikan dengan solat. Bila disebut mendirikan solat, maka disebutkan juga menunaikan zakat. Maknanya selain daripada solat, zakat ini juga adalah sesuatu yang penting. Adalah sesuatu yang penting. Bukan sekadar solat lepas tu kita kena menunaikan zakat. Setiap tahun kita tunaikan yang wajib ialah zakat fitrah. Zakat fitrah. Lepas tu bila kita dah banyak harta, kita kena bagi pula zakat kepada fakir-fakir miskin, kena bagi pula zakat kepada baitul mal ke apa, ke pejabat agama ke apa, untuk diagih-agihkan kepada orang yang miskin pula. Kita tidak boleh kaya seorang-seorang kita juga. Inilah keindahan Islam. Bila dah kaya, kita kena bagi ke harta kita tadi kepada fakir miskin. Kita kena sama-sama menikmati kekayaan kita tadi dengan orang lain. Sama-sama berkongsi kekayaan. Bukan kita kaya, kita pun guna harta kita tu semahu-mahunya, tanpa menghiraukan orang-orang yang miskin, tanpa menghiraukan orang-orang yang hidup susah ke apa. Jadi kita kena jadi kaya, lepas tu kita kena tolong pula orang yang miskin, orang yang nak kena jadi asnaf zakat ke apa semua tu. Yang seterusnya, sedekah kita ataupun zakat kita tadi, pilihlah orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelompok-kelompok yang betul-betul memalingkan dirinya daripada dunia. Memang ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi ketaatan dia kepada dunia, bukan lagi dia tujukan hidup dia kepada dunia semata-mata, tapi dia betul-betul nak tuju hidup dia kepada akhirat, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ini adalah terlebih utama kita bagi zakat ataupun kita bagi sedekah. Dan yang seterusnya, sedekah ataupun zakat kita tadi hendaklah diberi dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kalau boleh sembunyi-sembunyi supaya nak mengelakkan riya. Dan itu adalah lebih utama daripada kita berbagi dalam keadaan secara bagi menunjuk-nunjuk, riya. Itu adalah, tapi kalau nak tunjuk juga boleh, asalkan kita tidak riya. Tujuannya supaya orang lain ikut kita dalam melakukan sedekah tadi kepada fakir miskin ini, contohnya, kepada orang-orang yang memerlukan tadi. Boleh, tapi janganlah kita ni beriak, janganlah kita ni rasa menunjuk-nunjuk pula apa yang kita buat. Dan disebutkan bahawa antara 7 orang yang dinaungi di Arasy kelak
arash di akhirat kelak ialah salah seorangnya ialah orang yang bersedekah kemudian tangan kiri tidak tahu tangan kanan tu bagi sedekah. Maknanya sama-sama orang, bukan setakat orang sekeliling tak tahu, tangan dia sendiri pun tak tahu. Menunjukkan dia tu memberi sedekah dalam keadaan yang sangat bersembunyi, sangat tidak menunjuk-nunjuk. Dan bila kita bagi sedekah, bila kita dah bagi sedekah, tak payah ingatlah sedekah kita tu ataupun pemberian kita tadi. Seboleh-bolehnya kita lupakanlah, lupakanlah pemberian kita tadi. Asalkan ia betul-betul, biar dia tu sedekah ataupun pemberian kita tadi betul-betul sampai ke akhirat kita, sampai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dikira sebagai amal ibadat kita, dikira sebagai pahala kita. Alhamdulillah. Setakat tu je, tak payahlah kita ingat lagi, tak payah untuk war-warkan lagi kepada orang lain ke apa semua. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah untuk malam ini, insya-Allah. Ya Ustaz. Dalam golongan masyarakat dunia, dalam golongan masyarakat dunia, kadang-kadang ada yang hanya nak tengok, ustaz ni sedekah kerja. Satu, nak tengok tu. Yang keduanya, saya lah contoh saya. Bayangkanlah saya ambil umur derma dekat mana-mana termasuk dalam. Saya sendiri tak sedekah. Tapi saya tahu saya tak sedekah. Macam mana? Bayar tak? Ni soalan lagi ni. Tu kembali kepada keikhlasan budi, keikhlasan diri masing-masing lah. Orang luar tu tengok ni, ustaz ni duk ceramah dulu, ya Allah suruh sedekah, dia ni sedekah ke tidak ni? Suruh orang bagi sedekah, dia sedekah ke tidak? Jadi yang kita sebut tadi lah, sedekah tu tak payah diwar-warkan, tak payah disebut-sebut, dan kita pula tak payahlah nak usul orang sedekah ke tidak. Tak payahlah dia ni cakap saja je ni, sedekah tidak, satu sen pun tidak ni. Tak payahlah. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pula, tadi kita kata pandangan kita kepada seseorang. Jadi kita tak payahlah nak selidik apa semua tu. Kita pula sebagai diri kita sendiri, bila kita bercakap, bila kita ajak orang sedekah, kita pun kena buat jugalah maknanya. Bila kita ajak orang suruh masuk tabung ke, suruh beri sumbangan kepada tahfiz ke mana ke, kita pun kena bagi jugalah. Tapi itu pun kita tak boleh nak bagi tahu orang, saya sedekah dah ni, saya dah bagi dah ni. Cumanya kalau betul kita boleh ajak orang tu dengan cara kita tunjuk, contohnya kita masuk tabung ni, kita masuk tabung, tunjuk ke orang kita masuk tabung tu supaya orang lain pun ikut sama dengan kita, dan hati kita pula tak datang perasaan riak pun. Hati kita betul-betul rasa aku ni nak tunjuk, suruh orang masuk tabung ni supaya orang pun masuk tabung juga, supaya orang kenal ni rupanya tabungnya. Takut tak kenal tabung pun, takut tak kenal pula nak masuk duit kat tempat mana, kita pun tunjuk. Tunjuk tu dengan niat kita tu biar orang lain ikut sama, dan kita pula tidak datang perasaan riak kepada kita. Aku ni hari ni riak masuk tabung tu riak ajak orang tu pula satu lagi. Riak aku masuk duit hari ni. Satu lagi, sebab aku masuk duit nah orang lain pun ikut sama masuk. Riak juga tu. Jadi kalau kita boleh elak rasa menunjuk-nunjuk, rasa riak tu tadi, maka adalah lebih baiklah bolehlah kita menunjuk-nunjuk sedekah kita tadi. Jadi pandangan masyarakat dunia ke masyarakat apa ke, kita kena kawal hati dan keikhlasan diri kita. Segalanya kembali kepada keikhlasan hati kita lah. Orang yang mempersoalkan ustaz ni derma ke tidak pun bergantung pada hati dia juga. Kalau dia ni jenis orang yang tak nak selidik sampai ke tahap tu, tak ada masalah. Takut dia pun jenis nak cari buruk orang je, nak cari tu.
jenis-jenis lalat kan susah pula juga kan. Jadi sekadar itu sajalah perkongsian kita pada malam ini. Moga-moga kita mendapat pedoman dan manfaat daripada apa yang kita sebut ni, dan sama-sama kita berubah daripada baik kepada lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.